Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Saya harap semuanya ceria. Ini kita dalam proses untuk menyediakan diri bagi menghadapi peperiksaan. Okey, hari ini saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin. Perang Dingin berlaku selepas Perang Dunia Kedua, bermula daripada tahun 1945 sehinggalah tahun 1991, apabila berlaku perpecahan dalam United Socialist Soviet Russia, yang membawa kepada tamatnya Perang Dingin di antara Amerika Syarikat dan juga USSR ataupun Rusia. Jadi bersama saya Suko Sensei. Okey, secara umumnya apa yang berlaku dalam Perang Dingin daripada tahun 1940-an hingga tahun 1950-an. Okay, yang pertama, ia bermula apabila tahun 1941 Soviet Union telah menganggotai pasukan bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian tahun 1945 terbentuknya apa yang dipanggil sebagai United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan pada tahun 1945 juga berlaku satu conference di Yalta yang mempunyai kesan hubungan di antara Amerika Syarikat dengan United Socialist Soviet Russia. Kemudian tahun 1948 berlaku satu isu di Berlin yang membagikan antara Berlin Timur dan Berlin Barat, iaitu Jerman Barat, Jerman Timur, berkaitan dengan usaha Rusia untuk mewujudkan satu kawasan pembendungan ataupun satu Iron Curtain untuk melindungi kepentingan dan sepadan Rusia dengan negara Barat. Dan satu lagi adalah untuk pihak Barat pula yang diketuai oleh Amerika Syarikat untuk menghalang perluasan pengaruh komunis di Eropah Barat. Ini membawa kepada terbentuknya NATO. Dan pada tahun 1949 kita lihat juga negara China menjadi sebuah republik komunis pada waktu itu. Ini berlanjutan dengan Perang Korea tahun 1950 hingga tahun 1953. Kemudian terbentuknya SEATO tahun 1955. Dan pada masa yang sama USSR telah mewujudkan satu pakatan untuk menandingi NATO, iaitu Pakatan Warsaw tahun 1955. Persaingan dalam Perang Dingin ini terus berlaku, seperti usaha-usaha untuk memajukan hidrogen bom ataupun persenjataan, dan juga apa yang dikatakan sebagai persaingan untuk menguasai ruang udara, termasuklah usaha untuk menjejakkan kaki ke bulan dan sebagainya. Semua itu adalah perkara-perkara yang berlaku dalam Perang Dingin yang menjadi hangat disebabkan hubungan antara USSR dan juga USA pada waktu itu berada dalam kedudukan yang agak tegang. Jadi kita teruskan untuk mendalami apakah sebenarnya berlaku dalam Perang Dingin ini. Kita teruskan nanti selepas ini. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tertubuhnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations untuk menggantikan tiga bangsa. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu penting sebagai satu badan yang dianggotai oleh seluruh kebanyakan negara di dunia, akan mempunyai satu tempat untuk membuat ataupun mengadakan rundingan untuk menyelesaikan sesuatu masalah bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan masyarakat antarabangsa. Dalam Bangsa-Bangsa Bersatu terdapat Majlis Keselamatan yang bertanggungjawab untuk memastikan wujudnya keamanan di dunia. Dia dibantu dengan beberapa majlis yang lain seperti Majlis Secretary General dan juga beberapa pertubuhan-pertubuhan lain yang berkaitan di bawah ataupun berada di bawah United Nations, seperti ekonomi yang berkaitan dengan hal ehwal sosial, agensi-agensi yang ditubuhkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu untuk membantu masyarakat dunia dalam mewujudkan sesuatu keadaan yang aman dan tenteram pada waktu itu. Dan kalau kita lihat, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini masih berfungsi hinggalah ke hari ini. Satu lagi peristiwa penting yang berlaku selepas tamatnya Perang Dunia Kedua
ialah Amerika Syarikat telah menduduki dan membantu membina semula negara Jepun ini selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Ini adalah sebagai tindak balas pihak berikat berikutan Jepun adalah negara yang terlibat secara langsung dalam Perang Dunia Kedua dan yang menyebabkan yang menjadi ataupun membuat peperangan itu ini membasuk tahap yang kedua, itu perang di Asia Pasifik. Dengan kekalahan di Jepun berarti Jepun menjadi negara yang kalah dalam peperangan. Ini telah menyebabkan Jepun terpaksa akur kepada kehendak pihak bersekutu pada waktu itu. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah mewujudkan sebuah negara Yahudi yang bernama Israel yang melancarkan beberapa peperangan dengan orang Arab di Timur Tengah. Ini semua berlaku kesan daripada tamatnya Perang Dunia Kedua. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua juga telah mengilhamkan kemerdekaan di seluruh Afrika dan Asia yang disebut sebagai dekolonisasi ataupun kebijajahan. Banyak negara baru telah wujud, iaitu sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Ini seperti Filipina, India, Pakistan, Indonesia dan Malaysia kemudiannya. Semua ini berlaku selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Mari kita lihat apakah sebenarnya yang berlaku dan apakah sebenarnya dikatakan sebagai Perang Dingin ataupun Cold War. Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet ataupun United Socialist Soviet Russia adalah dua kuasa besar dan mereka bersaing untuk menguasai politik dunia. Jadi apakah pelajar sebenarnya ideologi utama yang dibawa oleh Amerika Syarikat dan mengapa Amerika cuba menghalang ideologi yang dibawa oleh United Socialist of Soviet Russia? Mari kita mendalaminya selepas ini. Perang Dingin ditakrifkan sebagai keadaan ketegangan yang berterusan antara Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Jadi Perang Dingin adalah konflik ideologi antara Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Siapakah pihak yang terlibat semasa Perang Dingin ini? Itu blok Amerika Syarikat dan juga blok Rusia ataupun United Socialist of Soviet Russia. Ada dua ideologi yang berbeza antara dua kumpulan ini. Pertama adalah kapitalisme, di mana semua perniagaan, pertanian, industri adalah boleh dimiliki oleh individu ataupun pihak swasta tanpa campur tangan kerajaan, di mana harga ditentukan oleh kuasa pasaran. Yang kedua, dalam sistem ekonomi kapitalisme yang diperjuangkan oleh Amerika Syarikat, sesiapa sahaja bebas untuk menjalankan perniagaan dan mengaji ataupun membiayai berapa banyak buruh yang mereka nak gunakan. Jadi kekayaan yang diperoleh adalah hasil daripada kerja kuat mereka. Dalam ekonomi kapitalisme juga meletakkan bahawa semua individu memiliki peluang yang sama untuk mengumpul sebanyak mana kekayaan. Jadi sistem ekonomi bebas diamalkan dalam ekonomi kapitalisme ini. Jadi taraf, kalau kita lihat taraf hidup yang tinggi berbanding dengan keadaan hidup masyarakat yang berada di bawah penguasaan komunis. Tetapi jurang antara golongan yang kaya dan miskin sangat besar. Itulah ekonomi kapitalisme. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalisme juga menekankan kepada prinsip terdapat pelbagai parti yang dipilih oleh rakyat melalui satu sistem yang dipanggil demokrasi. Jadi kuasa rakyat untuk menentukan kerajaan yang layak ataupun sesuai untuk mereka lantik sebagai kerajaan yang akan mengetuai sesuatu negara. Berbeza dengan ideologi komunis, semua sumber ekonomi adalah milik negara dan diusahakan oleh kerajaan bagi pihak rakyat. Tiada siapa pun yang dibenarkan mengambil keuntungan dari kerja rakyat. Ini sebab semua adalah ataupun semua sumber ekonomi itu adalah
milik Parti Komunis. Kekayaan yang diperolehi adalah milik kerajaan. Jadi semua orang akan mendapat faedah. Jadi taraf hidup yang rendah berbanding dengan kawasan demokrasi. Tetapi jurang antara golongan yang kaya dan miskin tiada secara teorinya. Dalam ekonomi komunis ini, mereka juga mengamalkan satu parti yang akan menjadi kerajaan. Jadi tidak perlu parti yang lain untuk bersaing, untuk menentukan kerajaan yang memerintah. Dan mereka menjalankan ekonomi yang berbentuk kawalan dan berlaku campur tangan kerajaan dalam menentukan sumber-sumber ekonomi. Itulah beza yang sangat ketara antara dua ideologi ini, iaitu ideologi kapitalisme dan juga ideologi komunis. Ini yang dibawa oleh dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan juga United Socialist Soviet Russia. Jadi jelas pada masa perang dingin ini, Amerika Syarikat dan Soviet Union adalah kuasa besar dan mereka bersaing untuk menguasai politik dunia pada waktu itu. Ini adalah satu era ideologi yang bersaing antara Amerika Syarikat yang mempromosikan demokrasi dan kapitalisme, sementara United Socialist Soviet Russia berusaha menyebarkan ideologi komunis. Pada persidangan Yalta, Stalin telah bersetuju untuk membenarkan penentuan nasib sendiri di kalangan negara-negara Eropah Timur. Tetapi Joseph Stalin, iaitu Presiden Rusia pada waktu itu, mahukan satu zon penampan antara United Socialist Soviet Russia dan negara-negara demokratik di Eropah Barat. Jadi Stalin telah menggunakan kuasa tenteranya untuk menubuhkan kerajaan komunis di negara-negara Eropah Timur. Ini sebagai zon penampan yang membatasi sempadan antara negara-negara Eropah Timur dan negara-negara Eropah Barat. Jadi Rusia menggunakan negara-negara yang bersempadan dengan negaranya untuk menjadi benteng sebelum kuasa-kuasa Barat yang lain atau mana-mana negara yang lain untuk menyerang negara Rusia. Mereka mesti melalui zon penampan ini. Hasilnya, negara-negara Eropah Timur berubah menjadi negara komunis dan menjadi satelit Rusia. Negara-negara ini dipengaruhi oleh United Socialist Soviet Russia, khususnya di wilayah-wilayah Eropah Timur. Jadi negara-negara Eropah Barat cuba dihalang oleh Amerika daripada terpengaruh dengan ideologi komunis ini. Menjelang tahun 1946, Eropah telah dibagikan dengan tirai besi ataupun Iron Curtain. Ini yang memisahkan Eropah Barat yang demokratik ataupun ekonomi kapitalisme dari Eropah Timur, iaitu ideologi komunis yang bersifat totalitarian. Di sinilah kalau pelajar boleh lihat dalam peta ini apa yang dikatakan sebagai Iron Curtain. Ini yang memisahkan antara negara-negara yang menjadi satelit kepada kesatuan Rusia seperti Poland, Jerman Timur, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Yugoslavia, Bulgaria dan juga Albania. Dan di sebelah barat pula seperti Denmark, Belanda, Belgium, Jerman Barat, Austria, Switzerland, Itali, Perancis, Spain dan juga Britain merupakan negara-negara Eropah Barat yang juga merupakan sekutu kepada Amerika Syarikat. Inilah dua blok yang memisahkan antara dua kumpulan yang berbeza ideologi yang telah membawa kepada apa yang dikatakan sebagai perang dingin antara dua-dua kumpulan ini. Amerika Syarikat telah membuat dasar luar yang dikenali sebagai pengekangan ataupun pembendungan untuk menghentikan pengaruh Soviet Russia dan penyebaran ideologi komunis. Ketika United Socialist Soviet Russia mula menekan Yunani dan Turki misalnya untuk menjadi ataupun bertukar kepada ideologi komunis, Amerika Syarikat telah memperkenalkan doktrin Truman yang menjanjikan bantuan ekonomi dan ketenteraan
kepada mana-mana negara yang diancam oleh komunis. Jadi kesannya doktrin Truman ini berjaya mengelakkan Yunani ataupun Turki jatuh kepada komunis. Amerika Syarikat juga memperkenalkan rancangan Marshall untuk memberi bantuan kepada negara-negara Eropah yang memerlukan bantuan. Mereka memperolehi pinjaman yang dibiayai oleh Amerika sehingga berjuta-jutaan ringgit. Sejak tahun 1948 hingga tahun 1952. Seperti United Kingdom, Perancis, Norway, Sweden, Denmark, dan negara-negara yang menerima bantuan ini akan menjadi sekutu kepada Amerika Syarikat. Manakala negara-negara yang menyebelahi ataupun menyokong Soviet Rusia tidak akan mendapat bantuan. Mereka mestilah tidak terpengaruh ataupun menolak ideologi komunis dan menerima Amerika sebagai sekutu mereka. Barulah mereka akan mendapat bantuan kewangan daripada Amerika Syarikat. Pada tahun 1948, United Socialist Soviet Russia menggunakan kekuatan ketederaan untuk mengubah Czechoslovakia menjadi komunis. Ini menimbulkan ketakutan bahawa Stalin akan menggunakan taktik yang serupa di Eropah Barat. Jadi pada tahun 1949, Amerika Syarikat telah membentuk Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara ataupun NATO sebagai satu pakatan ketederaan di antara negara-negara demokratik di Eropah dan juga Amerika Utara. Jerman telah dibahagikan kepada 4 bahagian pada tahun 1948 hingga tahun 1949, di mana 4 wilayah Jerman itu dibagi kepada British, Perancis dan juga Amerika Syarikat, dan satu lagi adalah kepada Rusia. Jadi akhirnya nanti ketiga-tiga negara ini, iaitu British, Perancis dan Amerika Syarikat, telah bergabung sebagai satu kumpulan, dan manakala Rusia mengambil satu lagi bahagian ini yang berasingan. Jadi pada akhir Perang Dunia Kedua, Jerman dibagi kepada 4 zon yang diduduki oleh Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan juga Rusia, di mana Berlin, ibu negara Jerman, juga dibagi 2 tetapi terletak di zon Soviet Union. Jadi pada tahun 1948, Joseph Stalin telah cuba untuk mengubah seluruh Berlin sebagai sebuah kawasan komunis dan memerintahkan tembok Berlin dibina yang menutup semua pengangkutan darat ke Berlin Barat. Jadi itulah antara perkara penting yang berlaku dalam Perang Dingin. Perkembangan Perang Dingin. Amerika Syarikat melihat Soviet Union sebagai ancaman terhadap cara hidup mereka. USSR pula berpendapat bahawa mereka telah memenangi Perang Dunia Kedua. Mereka kehilangan sebagian besar nyawa dan mereka ingin mendapatkan semula tanah jajahan sebagai hadiah di atas pengorbanan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Amerika pula melihat Rusia sebagai ancaman. Ini yang menjadikan Perang Dingin ini semakin panas. Sebagai tidak balas apabila Rusia membina tembok Berlin, Amerika telah mengambil satu tindakan, iaitu memulakan bantuan ke Berlin melalui udara, sebab jalan darat tidak boleh digunakan untuk membawa sebarang bentuk barangan ataupun bantuan kepada Berlin. Jadi Amerika telah melancarkan apa yang dipanggil sebagai, dalam masa 11 bulan itu, misalnya melalui Jun 1948 hingga Mei tahun 1949, pasukan tentera bersekutu telah mendarat lebih kurang dalam jangka masa 3 minit di Berlin Barat dengan 278,000 penerbangan
di mana mereka telah membawa 2.3 juta tan makanan, minyak, ubat-ubatan dan juga barangan Christmas kepada Berlin Barat. Itu berlaku. Jadi dalam masa 11 bulan, bekalan pesawat Amerika Syarikat dan Britain telah mendarat di Berlin Barat untuk membawa makanan, bahan bakar dan juga bekalan keperluan yang lain, seperti ubat-ubatan. Ini bertujuan untuk mengatasi masalah berkaitan dengan keperluan penduduk di Berlin Barat yang dipisahkan dengan Berlin Timur melalui tembok Berlin. Jadi dengan adanya penghantaran bekalan melalui udara, ini sikit sebanyak telah membantu antara dua kumpulan yang bertentangan dari segi ideologi. Dari tahun 1945 hingga tahun 1949, Amerika Syarikat telah berjaya mengekang komunis di Eropah. Tetapi selama 40 tahun masa akan datang, Perang Dingin semakin meningkat ketika komunis menyebar ke Asia, Afrika dan juga Amerika Latin. Jadi Perang Dingin semakin meningkat ketika senjata nuklear baru diperkenalkan. Kegiatan pengintipan ini semakin meningkat. Perang telah mula di Eropah, di Korea, Vietnam dan juga di Afghanistan. Ini telah menyebabkan perang dingin ataupun hubungan antara Amerika Syarikat dengan Kesatuan Soviet semakin tegang, disebabkan oleh beberapa krisis yang berlaku di dunia pada waktu itu. Misalnya kalau pelajar lihat dalam peta ini, di 1982 di Cuba, 1986, 1991 di Guatemala, El Salvador, di Nicaragua, di Amerika Selatan, juga berlaku di Afghanistan 1999, Vietnam War ataupun Perang Vietnam 1957-1975, juga berlaku di Indonesia, di East German 1948-1949, 1981. Begitu apa yang berlaku di Korea. Perang Korea tahun 1950 hingga tahun 1953. Ini semua telah mewujudkan satu ketegangan antara hubungan Amerika Syarikat dengan Rusia, dan pada masa yang sama telah menyebabkan berlakunya saingan dari segi senjata di dunia pada waktu itu, antara kedua-dua blok ini yang bersifat demokratik dan juga berfahaman ideologi komunis yang diketuai oleh Rusia. Perang dingin antara Amerika Syarikat dan Rusia semakin hangat apabila berlakunya pemberontakan anti-komunis di Hungaria dan juga di Czechoslovakia pada tahun 1940-an dan juga tahun 1950-an. Akibat mereka ditindas secara paksa oleh United Socialist Soviet Russia. Dan pada masa ini juga berlaku permulaan zaman atom, di mana tahun 1949 Soviet telah melakukan ujian bom nuklear yang pertama yang dihasilkan oleh Kesatuan Soviet. Amerika Syarikat pula telah memulakan pembinaan bom hidrogen ataupun bom nuklear. Jadi dalam masa 50 tahun selepas ini berlaku perlumbaan senjata yang ketara antara dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan Rusia, untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan senjata mereka dan persaingan untuk menguasai perniagaan ataupun penjualan senjata di peringkat antarabangsa. Semasa Perang Dingin juga berlaku perlumbaan angkasa, di mana pertandingan untuk merebut ruang angkasa. Ini tahun 1957 pelancaran Soviet Sputnik, dan Amerika Syarikat pula memulakan agensi angkasa lepasnya ataupun NASA. Jadi penggunaan peralatan satelit oleh Persia juga telah diusahakan. Dan pada tahun 1958 Amerika Syarikat telah menghantar penjelajah, dan tahun 1969 manusia pertama mendarat di bulan. Ini adalah antara contoh
persaingan antara dua kuasa besar pada waktu itu dalam era Perang Dingin, iaitu Amerika Syarikat dan juga Soviet Russia. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah